Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, untuk video kali ini adalah tajuk geometri koordinat untuk kertas 2 SPM. Okey, apa yang perlu kita tahu sebelum kita jawab soalan geometri koordinat? Okey, tiada rumus tajuk ini dalam senarai rumus SPM. Okey, tapi jangan bimbang kerana kita sebenarnya telah tahu tentang rumus-rumus tajuk ini sejak daripada menengah rendah. Okey, dia ada dalam tajuk koordinat. Okey, dia ada dalam tajuk garis lurus. Okey. Okey, bagaimana kita nak ingat rumus bab ini? Okey, sebenarnya, yang pertama, rumus yang terlibat adalah kecerunan. Rumus kecerunan ini kamu telah pelajari dalam bab koordinat. Okey, kalau cikgu tak silap, seawal tingkatan 2. Okey, itu M sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Okey, macam mana kita nak ingat rumus ini dengan lebih mudah? Okey, kamu ingat M itu adalah makan. Kalau makan ni kita ingat je kan? Okey, jadi kalau kita ingat makan, kalau koordinat kan dia ada X, Y macam tu kan? Okey, X ini di sebelah kiri dan Y ini di sebelah kanan. Okey, bila kita ingat makan, kita ingatlah tangan kanan di atas. Jadi Y lah kita letak di atas. Y2 tolak Y1. Kenapa ada Y2, Y1? Sebab kita akan melibatkan dua titik koordinat. Okey, untuk cari kecerunan. Okey, dan di bawahnya adalah sebelah kiri. Tangan kiri letak bawah. Okey, itu cara nak ingatlah. Okey, seterusnya kita ada pembahagi tembereng garis. Okey, kalau kita tengok ni, ya Allah, macam mana nak ingat ni kan? Sebenarnya, waktu kamu belajar koordinat dulu, kamu dah belajar titik tengah. Cuma bezanya, bila titik tengah ni, cikgu conteng sikit. Okey, titik tengah dia di tengah-tengah. Okey, kita ada dua koordinat, X1, Y1, kemudian X2, Y2. Okey, jadi kat sini tak ada masalah sebab yang bawah ni akan bahagi dua sahaja. Dan sini NM pun tak ada sebab dia satu-satu. Nisbahnya satu-satu. Cuma sekarang bila kamu dah belajar geometri koordinat, okey, kemudian titiknya di sini. Kemungkinan okey, jadi kalau kat sini 4, 3, sini ada 6, 7 katakan Okey, dan dekat sini ada nisbah 1, 2. Okey, ini adalah M dan ini adalah N kan? Okey, jadi sekarang macam mana kita nak ingat tu adalah kita akan yang M ini kita akan darab dengan 6, 7. Dan N ini yang 2 kita akan darab dengan 4, 3. Okey, kalau cara lainnya awak boleh buat bentuk L seperti ini. Bahagian tepi ini kita letak hasil tambah M tambah N ataupun hasil tambah nisbah ini iaitu 3. Okey, kemudian tadi kita darabkan. Okey, M ini, cikgu baru tadi darab ke 6, 7. Jadi 6 darab 1, 6, 7 darab 1, 7. Okey, kemudian N ini 2, 2 darab 4, letak di bawahnya pula 8. Dan 2 darab 3 adalah 6. Kemudian di sini kamu tambahkan. Okey, bila nak guna cara ini, kamu wajib menunjukkan macam ni 6 tambah 8, 14. Kena bahagi 3. Kena tunjuk pembahagian tersebut. 7 tambah 6, 13. Bahagi 3. Yang ini kena tunjuk. Okey, kalau tak nanti kemungkinan tak dapat markah Okey, jadi kalau macam ni nak ingat lagi mudahlah. Okey, kamu ingat sahaja bentuk ini. Okey, silangkan dia. Okey, jadi dapatlah. Seterusnya kita ada luas segitiga dan poligon. Luas segitiga dan poligon ni sebenarnya sama saja, lebih kurang Okey, kalau yang ini cikgu bagi yang segitiga. Okey, dia ada 3 koordinat X1, Y1, X2, Y2 dan X3, Y3 kan? Sebab dia segitiga, jadi dia ada 3 koordinat. Jadi cara kita susun, X1, Y1 di bawah.
X2, Y2 di bawah. X3, Y3 di bawah. Dan koordinat terakhir ini adalah koordinat yang pertama. Diulang semula sahaja koordinat yang pertama. Jadi apabila kita menggunakan poligon, okey, ada heksagon, ada pentagon. Okey, kalau pentagon ada 5, jadi kita akan susun sampai X5, Y5. Hujung itu adalah koordinat yang pertama. Itu saja. Okey, jadi yang ini tanda merah inilah asyik darab ni, X1 Y1, X2 Y3, X3 Y1. okey, tambahkan dahulu, okey, tambahkan sampai hujung, letak dalam bracket untuk mengelakkan kesilapan. Kemudian tolak, lepas tu boleh letak dalam bracket tapi dalamnya semua tambahlah. Tapi kalau nak buat macam ni tanpa bracket, ini contoh tanpa bracket yang atas kan, yang bawah ni dengan bracket. Jadi dekat sini ada tolak. Sebenarnya mudah saja nak ingat kalau kita biasa buat latihan. Okey, kalau kita kerap buat latihan, insya-Allah rumus ini tidak menjadi masalah. Okey, seterusnya kita lihat. Okey, rumus seterusnya adalah rumus locus. Locus kita dah belajar waktu tingkatan 3. Okey, kalau macam ni locus suatu titik bergerak dari suatu titik tetap adalah mala. Rumus yang digunakan ini adalah rumus jarak. Okey, rumus jarak sewaktu tingkatan 2, tak silap cikgu, dalam tajuk koordinat. Okey, nanti kita tengok balik. Okey, dia ada satu titik. Okey, yang ini X1, Y1 yang diberi nilai. Okey, XY ini tak bagi nilai. Contohnya, kalau A itu 26. Lepas tu P itu adalah titik bergerak yang tak diberi nilai XY. Okey, jadi senang saja, X tolak dengan X. Ingat macam tu sahaja. Ini adalah X1, X2, Y1. Okey. Jadi X tolak X, X tolak 2. Kuasa 2. Okey. Kemudian tambahkan dengan Y tolak 6 kuasa 2. Okey. Dan dipunca kuasa 2 kan. Itu kena ingat. Dan dekat sini kemahiran algebra itu sangat penting, iaitu kembangan ya. Kembangan secara cepat. Awak boleh tengok dalam koleksi video cikgu ada menerangkan tentang kembangan secara cepat ini. Dan selalu kesilapan yang dibuat apabila kurangnya mahir untuk membuat kembangan. Jadi untuk menyelesaikan sebutan serupa pun selalunya murid bermasalah. Jadi yang ini sebenarnya kemahirannya telah dipelajari menengah rendah lagi. Jadi silalah membuat ulang kaji sebaiknya. Okey, dan satu lagi adalah nisbah jarak titik bergerak dari dua titik tetap adalah mala. Rumusnya sama sahaja. Kalau kita perhatikan kan, rumus ni sama. Okey, yang ini disamakan dengan rumus yang tadi juga. Okey, yang ini kalau nisbahnya sama PA sama dengan PB. Okey, macam inilah. Tapi kalau PA sama dengan 2PB, maka dekat depan ni ada 2. Dan bila punca kuasa ini dipindahkan, dia akan jadi dekat sini 4. Dan kita kena darab lah dengan yang dalam ni. Kemudian kita selesaikan secara mencari sebutan serupa dan selesaikan. Ini memang kemahiran algebra kena TikTok. Kalau tak, cikgu tak dapat nak tolong. Okey, next kita pergi seterusnya. Okay, kita lihat contoh ini. Dalam rajah garis lurus BC, perhatikan mana BC di sini ya. C ada tertindih sikit dengan soalan ini. Mempunyai persamaan 3Y tambah X tambah 6 sama dengan sifar dan berserenjang dengan garis lurus AB pada titik B. Okey, dia minta kita cari persamaan garis lurus AB. Okey, yang ini dia berserenjang. Okey, jadi kat sini, ini adalah persamaan BC. Jadi cikgu tulis dia siap dekat sini. Okey, ini adalah 3Y tambah X tambah 6 sama dengan sifar. Okey, ini kalau kita bentukkan dalam bentuk am, dia jadi 3Y sama dengan negatif X tolak 6. Ataupun Y sama dengan negatif X per 3 tolak 6 per 3. Okey, cikgu suka tunjuk macam tu. Bagi murid yang lemah, dia memang perlu begitu. Ataupun awak tarik je sekali per pun tak ada masalah. So, tolak 6 per 3 adalah tolak 2. Okey, jadi daripada persamaan ini, kita dapat kecerunan BC adalah negatif 1 per 3. Okey, sekarang soalan yang pertama, dia minta kita cari garis lurus AB. Okey, garis lurus AB, dan dekat arahan dia dah bagi tahu dekat sini dia berserenjang. Okey, BC dengan AB berserenjang.
Jadi kalau MBC adalah negatif 1/3, jadi kecerunan AB adalah 3. Okey, macam mana cikgu dapat? Sebab kita mesti tahu bahawa M1 didarab dengan M2 untuk serenjang adalah sama dengan negatif 1. Jadi M1 kita negatif 1/3. Okey, M2 kita boleh carilah. Ini negatif 1. Bawa sini. Jadi M2 kita adalah 3. Atau kamu songsangkan sahaja. Ini negatif 1/3 kan? Jadi kecerunan yang seterusnya tu, kecerunan untuk garis serenjang dengan dia tu mestilah positif. Kalau dia negatif, yang ini positif. Kalau dia pecahan, yang ini nombor bulat. Macam tu saja. Okey, ingat macam tu Okey, jadi sekarang kita dah ada kecerunan. Jadi apa yang perlu kita buat? Kita perlu ganti ataupun kita ganti kita ganti satu titik. AB ni ada nilai A ni ada nilai 65. Jadi kita boleh ganti 65 dan kecerunan AB iaitu sama dengan 3. Okey, dalam apa tahu? Okey, dalam persamaan ni Y tolak Y. Kena ingat ni, Y tolak A ni negatif 6 Y tolak 5 sama dengan kecerunannya 3. X tolak, okey, negatif 6. Okey, ini sebenarnya persamaan ini, okey, datang daripada kecerunan juga ada dalam buku teks awak boleh rujuk lah. Okey, jadi kat sini dapat X tolak 6 adalah X tambah 6. Jadi 3X tambah 18. Okey, ini tinggal Y, negatif 5 bawa ke kanan, dia jadi tambah 5. Jadi Y kita sama dengan 3X tambah 23. Okey, ini adalah persamaan AB. Okey, baru siap yang pertama. Okey, untuk cari koordinat B, okey, kita dah ada dua persamaan. Dekat sini cikgu tulis dekat sini persamaannya adalah Y sama dengan 3X tambah 23. Okey, dekat sini yang BC ada. Jadi B ini adalah titik persilangan bagi dua persamaan ini. Persamaan pertama dan juga persamaan kedua. Jadi cikgu samakan. Okey, cikgu ambil yang telah cikgu susun dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C tadi. Yang ini cikgu ambil yang ini. Jadi negatif X per 3 tolak 2. Cikgu samakan dengan persamaan atas ini. 3X tambah 23. Okey, jadi sekarang cikgu akan darab semua sekali dengan 3. Sebab cikgu tak suka bekerja dengan pecahan. Jadi akan dapat kat sini negatif X tolak 6 sama dengan 9X tambah 69. Okey, kita selesaikan X. Okey, dia akan jadi negatif X tolak 9X sama dengan 69 tambah 6. Jadi kat sini dapat negatif 10X sama dengan 75. Jadi X kita 75 per 10. Negatif Okey, dan kita kecilkan, kita permudahkan. Jadi dapat negatif 15 per 2. Okey, baru dapat koordinat X. Okey, sekarang kita cari koordinat Y. Kita ganti sajalah dalam salah satu persamaan. Cikgu ganti dalam persamaan 2. Jadi ganti X sama dengan negatif 15 per 2 dalam persamaan kedua. Jadi Y sama dengan 3. X-nya negatif 15 per 2 tambah 23. Okey, jadi cikgu akan dapat 1 per 2. Okey, jadi koordinat B kita adalah negatif 15 per 2 dan Y-nya 1 per 2. Okey, untuk B, sebelum tu kan, apa yang cikgu dah cari, yang cikgu dah conteng, untuk soalan A tadi, cikgu kekalkan di sini. Y sama dengan 3X tambah 23 ni. Cikgu dah dapat tadi, cikgu tulis. Dekat sini pun koordinat B cikgu tulis. Supaya kalau nak guna nanti next soalan seterusnya, cikgu dah ada maklumat. Jadi sekarang B, garis lurus AB dipanjangkan ke titik D. Garis lurus AB yang ini kalau dipanjangkan ke titik AD, maksudnya, kalau cikgu keluarkan pembaris, kita panjangkan. Yang ini nak dipanjangkan dia kata AB nisbah BD 2 nisbah 3.
Maksud BD tu lagi panjang lah. Okey, daripada AB. Kejap cikgu guna biru Okey, yang ini kita panjangkan dia. Okey, lebih sikit Okey, tak apa, terlajak sini. Okey, lebih kurang. Okey, maksudnya dekat sini ada D sini ujung ni ada D lah. Okey, AB nisbah BD 2 nisbah 3. Ini AB. Okey, jadi sini 2. Cikgu letak merah biar awak nampak Sini 3. Itu nisbah dia. Okey, dia suruh cari koordinat D. D ni yang tak ada, kita anggap dia XY lah. Okey, B ada. Jadi awak boleh guna cara cikgu tadi. Okey, 2 ini kita akan darabkan dengan D. D tu XY Jadi, cikgu akan buat cara macam ni. Okey, ada bentuk L. Okey, yang di tepi ini adalah hasil tambah nisbah ini. 2 tambah 3, 5. Okey, jadi 2 ini tadi cikgu darabkan dengan koordinat XY. Jadi cikgu dapat 2X dan juga 2Y. Okey, kemudian 3 ini cikgu darab dengan A. Okey, A itu adalah negatif 6 dan 5. Jadi 3 darab negatif 6 dapat negatif 18. Dan 3 darab 5 dapat 15. Kemudian yang ini cikgu tambahkan. Okey, jadi 2X tambah negatif 18. Okey, perkan dengan nisbahnya 5. Samakan dengan, okey, nilai yang B. Okey, koordinat B ni antara A dan D. Dah ada nilainya, iaitu X-nya ini negatif 15 per 2. Okey, yang sebelah Y pula adalah 2Y tambah 15. Sama sahaja bahagi dengan 5. Okey, jumlah nisbah. Dan okey, dia sama dengan koordinat Y untuk B iaitu 1 per 2. Okey, ini ada dua benda yang berbeza untuk koordinat X dan juga Y. Okey, jadi kita selesaikan ni. 2X tolak 18 sama dengan negatif 15 per 2. Sini pun ada 5 lagi. Kemudian awak buat darab silang. 2 pergi sini jadi dapat 4X tolak 36 sama dengan negatif 75. Okey, negatif 75 awak tambahkan dengan 36. Kemudian bahagi 4. Jadi ini adalah negatif 39 per 4. Okey, itu nilai X yang kita dapat. Kemudian nilai Y pula sama darab silang. Jadi dapat 4Y tambah 30 sama dengan 5. Okey, kemudian 4Y sama dengan 30 pergi sana. Tolak 30 dapat negatif 25. Jadi Y kita negatif 25 per 4. Okey, jadi koordinat D kita adalah negatif 39 per 4. Dan negatif 25 per 4. Okey, siap untuk soalan B. Okey, C pula. Titik P bergerak dengan keadaan jaraknya dari titik A sentiasa 5 unit. Okey, maksudnya P ni tak ada dalam gambar ni. Ni locus yang cikgu cakap tadi. Okey, cari persamaan bagi locus P. Okey, kita ada P tu kita andaikan dia sebagai XY yang kita tak tahu. Dan A kita adalah negatif 65. Kita gunakan rumus jarak. Jadi X tolak negatif 6 kuasa 2. Ataupun kat sini kita dah boleh jadikan dia tambah lah. Ruang tak cukup ni. Jadi cikgu nak bagi shortcut je kat sini. Bila X tolak negatif 6 dia jadi tambah lah. Okey. Rumusnya cikgu tak ubah. Cuma sebab dia ada negatif. Jadi dia jadi tambah. Okey, jadi X tambah 6 kuasa 2. Okey, sini Y tolak Y. Y-nya 5 kuasa 2. Dan kita punca kuasa 2 kan dia. Dan dia dah beritahu sentiasa 5 unit. Jaraknya ada 5. Okey, jadi punca kuasa kita pindah sana nanti jadi 25. Okey, sebelum tu kita kembangkan ni. Dia dapat X kuasa 2 tambah 12X tambah 36 tambah Y kuasa 2 tolak 10Y tambah 25. Sama dengan sini bila punca dah pindah ke kanan dia jadi 5 tu jadi kuasa 2 25. Okey, jadi dekat sini yang cikgu kata kamu kena cekap algebra. Okey, nanti mesti ada yang tanya, cikgu mana dapat 10Y, mana dapat 12X. Semuanya kena cekap algebra. Nanti boleh check
kembangan cepat dalam video cikgu. Jadi kat sini kita dah nampak kanan kiri ada 25, jadi boleh potong terus. Maksudnya 25 ni kalau awak bawa ke kanan pun memang tolak kan. Jadi dia habis dekat situ. Jadi perhatikan lagi, ada tak yang sama yang boleh kita potong ataupun yang sama boleh kita kumpulkan. Okey, tak ada kan? Sebab semuanya sebutan berlainan. Jadi bila sebutan berlainan, kita tak boleh nak selesaikan. Jadi kita susun sahaja yang ada kuasa 2 di depan. X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 di depan. Yang membawa pemboleh ubah 1, okey, ada tambah 12X tolak 10Y. Okey. Dan yang nombor ini 36. Okey, letak last. Dan samakan dengan sifar. Okey, siap. Okey, itu sahaja penerangan untuk menyelesaikan soalan kertas 2. Okey, sekiranya video ini memberi manfaat, silalah share, like dan jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk notifikasi video seterusnya. Sekian, terima kasih.